Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi kita dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2 Gemilang. Alhamdulillah, tajuk kita pada hari ini, hari Ahad 20 hari bulan Jun tahun 2021 ialah kata sendi. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran dan pelajaran kita hari ini, mari kita baca Bismillah, baca doa penerang hati dan doa belajar. Amin. Okey, mari cikgu terangkan apa itu dia kata sendi. Apa itu kata sendi nama, ya? Apa itu kata sendi nama? Okey, kata sendi nama berfungsi sebagai kata depan kepada kata nama. Ya, kata sendi ni fungsinya adalah kata depan. Dia berada di depan kepada kata nama. Sebagai contohnya, cuba kamu lihat dalam kotak ni. Ya, ada dua kotak yang warna biru ni. Okey, kotak sebelah kiri cikgu kata sendi nama. Kotak sebelah kanan cikgu adalah kata nama. Okey, kata sendinya adalah di dan kata nama adalah rumah. Okey, jadi ayatnya begini. Adik berehat di rumah bersama kakak. Jadi kata sendinya, nak kata sendi nama di sini adalah di. Kata sendi ini berada di hadapan kata nama. Rumah merupakan kata nama. Jadi fungsinya ialah kata sendi ni dia bertindak sebagai kata depan. Kata depan kepada kata nama. Sebelum kata nama mestilah ada kata sendi nama. Ya, okey. Faham? Okey. Seterusnya, kita lihat kata sendi nama. Di sini kita akan belajar. Ada 6 kata sendi nama yang kita akan pelajari pada hari ini. Ada berapa kata sendi nama yang kita akan pelajari pada hari ini? Ada 6, ya. Okey, kita mulakan dengan pada. Okey, pada. Okey, seterusnya ialah di. Seterusnya di. Yang ketiga, kata sendi nama ketiga dari. Kata sendi yang keempat daripada. Kata sendi yang keempat daripada. Kata sendi yang kelima ke. Kata sendi nama yang kelima, ke. Okey, kata sendi nama yang terakhir yang akan kita belajar, yang keenam adalah kepada. Kepada. Okey. Ya, cikgu yakin murid-murid semua pernah dengar kata sendi nama ni dalam ayat, dalam petikan, dalam perbualan. Memang sentiasa digunakan kata sendi nama. Okey. Mari kita lihat lebih teliti lagi akan fungsi-fungsi kata sendi nama, ya, dalam ayat. Okey, kita mulakan yang bahagian atas sekali, kata sendi nama di. DID. Okey, di ini digunakan untuk menunjukkan tempat. Ya, di digunakan untuk menunjukkan tempat. Tempat aja. Di ni digunakan untuk tempat saja, untuk tunjukkan tempat, ya. Sebagai contoh dalam ayat, Alia bersekolah di SK Stella Maris. Alia bersekolah di SK Stella Maris. Nampak tu, ya. Di tu digunakan untuk menunjukkan tempat. Di mana tempat Alia bersekolah? Tempatnya mana? SK Stella Maris. Okey, seterusnya ke. Kata sendi nama ke digunakan untuk menunjukkan arah, tempat dan masa. Ada tiga kegunaan dia. Satu untuk menunjukkan arah, tempat, masa. Sebagai contoh dalam ayatnya, Reza pergi ke kedai. Reza pergi ke kedai. Ini menunjukkan penggunaan ke ini menunjukkan tempat.
Menunjukkan tempat atau arah. Arah dia ke kedai. Tempatnya di mana? Tempatnya itu ke kedai, ya. Okey, seterusnya dari. Dari digunakan untuk tempat dan masa. Dari ni kita gunakan untuk tempat dan masa, ya. Sebagai contohnya, Irish mengulang kaji pelajaran dari pukul 10 pagi. Itu adalah pukul 10 pagi itu menunjukkan masa. Jadi kata sendi dari digunakan untuk menunjukkan masa. 10 pagi adalah masa. Okey, seterusnya bahagian bawah. Kata sendi nama pada. Kata sendi nama pada. Pada ni digunakan untuk menunjukkan tempat. Tunjukkan tempat bagi perbuatan atau masa. Tunjukkan tempat bagi perbuatan atau masa. Contohnya, Siti menulis pada papan tulis. Siti menulis pada papan tulis. Okey, di sini nak menunjukkan perbuatan Siti yang menulis. Perbuatan dia adalah menulis. Perbuatan dia adalah menulis. Menunjukkan tempatnya di mana? Tempatnya di papan tulis. Okey, penggunaan kata sendi yang seterusnya adalah kepada. Kepada ni digunakan sebelum kata nama. Ya, kepada ini digunakan sebelum kata nama. Mesti ada kata nama. Sebelum kata nama, mesti ada kata sendi kepada. Sebagai contohnya, Joel memberikan buku itu kepada rakannya. Joel memberikan buku itu kepada rakannya. Penggunaan kepada ini adalah sebelum kata nama. Rakannya adalah kata nama. Okey, penggunaan kata sendi nama yang keenam adalah daripada. Daripada digunakan dalam tempat datangnya sesuatu. Penggunaan daripada ini untuk tempat datangnya sesuatu. Berasalnya sesuatu tu dari mana, ya. Sebagai contohnya, kerusi itu diperbuat daripada. Asalnya daripada mana? Datangnya tempat sesuatu tu dari mana? Okey, kerusi itu diperbuat daripada kayu. Asal datangnya tempat kerusi itu daripada kayu. Okey. Dan lagi satu penggunaannya untuk membuat perbandingan daripada ni. Buat pembandingan. Contohnya, Kesha lebih tinggi daripada adiknya. Kesha lebih tinggi daripada adiknya. Perbandingan, bandingkan antara Kesha dengan adiknya, ya. Okey. Seterusnya, cikgu ingin kamu buka buku aktiviti muka surat 68. Okey, cikgu harap kamu baca betul-betul dan kamu padankan dengan jawapan kata sendi nama yang sesuai. Okey, ada 6 di situ, ya, yang kita pelajari. Pada, di, ke, dari, daripada dan kepada. Okey, untuk tempat kosong yang pertama, cikgu telah berikan jawapan, iaitu Dahlia mengambil bakul yang berisi botol-botol sos itu daripada ibunya. Okey, yang lain tu kamu boleh lengkapkan sendiri. Baca dengan teliti dan cikgu yakin kamu akan dapat jawapannya, ya. Okey. Seterusnya, selesai kamu buat buku aktiviti, kamu boleh teruskan dengan buku lembaran pentaksiran bilik darjah muka surat 22. Okey, yang ini ada tambahan lagi sikit, ya. Di sini ada tambahan lagi sikit, iaitu kata sendi nama dan kata arah. Dan di sini cikgu ada bagi 2 jawapan untuk kata sendi nama.
Yang pertama, Sekolah Kebangsaan Seri Murni mengadakan larian merentas desa pada, yang menunjukkan masa, pada hari Sabtu yang lalu. Okey? Okey, jadi cikgu harap kamu dapat isikan kata sendi nama dan juga kata arah yang sesuai. Di sini kata sendi namanya seperti biasa. Di, ke, pada, kepada, dari dan daripada. Tetap juga enam. Yang lebih adalah kata arah, ya. Okey, cikgu harap kamu dapat selesaikan latihan kamu dan tugasan kamu pada hari ini. Dan cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih kerana kamu berjaya mengikuti PDPR Bahasa Melayu pada hari ini. Okey, sekian. Itu sahaja. Assalamualaikum.